Oleh Islam di negeri ini memberikan kebaikan kepada kita dalam hala tuju kita untuk memulakan tahun baru dalam program tafaqquh dan juga majlis penyerahan surat lantikan takmir bagi tahun 2022 dan 2023. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita Allah berikan kebaikan dan Allah akhiri dengan keredaan kepada kita semua dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai murabbi dalam kehidupan seorang Islam untuk kemaskan pemahaman masyarakat di bawah sana. Dan alhamdulillah dengan kerja buat kita dan dengan kerjasama yang diberikan oleh setiap asatidzah di negeri Perlis ini memberikan insyaAllah input yang baik dalam kita mengharmonikan agama dan kefahaman ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang sebenarnya insyaAllah. Untuk itu kita sampai kepada slot yang kedua yang berkaitan dengan perbincangan fiqh dakwah dengan tajuk mendepani cabaran kepelbagaian ideologi semasa, yang insyaAllah akan disampaikan oleh Sahib Fadilah Ustaz Haji Tajul Urus bin Abdul Halim, Timbalan Mufti Negeri Perlis. Untuk itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan, fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati acara majlis yang tak sempat saya nak ambil nama tadi, Ustaz Fazil, yang di muliakan, yang dihormati Ustaz Hafiz Abu Seman selaku timbalan pengarah Jaib, dan insya-Allah akan jadi pengarah lepas ni. Ustaz Amir selaku penyelaras program untuk guru takmir pada hari ini. Sahibul Fadilah, ustaz-ustaz, para asatizah yang dihormati sekalian. InsyaAllah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada hari ini sebagai satu perkenalan pertama saya dengan tuan-tuan alim ulama di sini, yang saya rasa cukup kerdil untuk kata memberikan ucapan di hadapan tuan-tuan ni. InsyaAllah ramai lagi orang-orang yang hebat. Walau bagaimanapun, sedikit sebanyak yang mungkin boleh memberikan manfaat kepada kita semua sebagai murabbi ataupun sebagai guru takmir ataupun pendakwah ataupun apa-apa sahaja yang kita boleh panggil. Peranan tuan-tuan adalah cukup besar dalam mendidik, mengajak dan mendidik, maknanya mentarbiahkan. Bukan setakat kita mengajar, tapi mentarbiahkan umat ini kepada jalan yang benar. Itu suatu peranan yang cukup besar yang perlu dimainkan oleh kita semua. Dia tidak terhad kepada kalangan yang mungkin jabatan, agensi dan sebagainya, tapi kita di sana bukan setakat tuan-tuan sahaja, bahkan sesiapa sahaja sehingga yang daripada mereka yang terlibat untuk merakam ini pun suatu peranan yang cukup besar juga untuk menyebarkan dakwah Islam yang sebenar ini kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat ini lebih faham ilmu agama Islam ini yang sebenar-benarnya. Kita tengok ayat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat tu biasa kita baca. Tuan-tuan, selalu kita dengar pada
setiap hari Jumaat, yang mengarahkan kepada kita, yang menyuruh kepada kita, yang memperingatkan kepada kita supaya kita ini bertakwa kepada Allah. Bukan saya nak mengajak ataupun nak meniru pada tuan-tuan, kata nak cerita ta'arif takwa apa tidak. Cuma nak ceritakan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru ataupun menyuruh, memperingatkan kita kepada takwa tadi, kerana takwa itu adalah sebagai satu benteng. Takwa itu adalah sebagai satu benteng untuk menyelamatkan diri kita ini daripada terseleweng, daripada terjerumus, daripada tersilap langkah. Orang yang ada takwa dalam diri dia, nescaya dia akan mantap. Dia akan mantap diri dia berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mana walau apa jua ujian, cabaran, dugaan dan sebagainya, dia akan mampu untuk meletakkan diri dia pada kedudukan yang sebenar, kalau mengikut pada ajaran yang sebenar yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu dia besar. Takwa itu sebagai satu benteng. Sebab itu diminta supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, kerana kita akan menjadikan takwa itu sebagai benteng untuk menyelamatkan diri kita daripada tersasar ataupun terseleweng daripada ajaran-ajaran yang banyak sekarang ini, tuan-tuan. Nah, pemikiran-pemikiran sekarang ini kita tengok banyak sekali yang boleh ataupun mudah sahaja untuk nak tergelincir, tuan-tuan. Dan orang kita, masyarakat kita pun mudah, tuan-tuan, untuk terikut. Mudah untuk terikut kepada pahaman ataupun ajaran. Bukan kata apa, tuan-tuan. Orang mengaku ada mimpi ya. Kita ramai orang ikut, tuan-tuan. Perjalanan mimpi yang terakhir. Oh, hebat bunyi dah. Ingat macam mana tajuk, macam wow sungguh, tuan-tuan. Catchy betul. Perjalanan mimpi yang terakhir. Mana tak ada mimpi dah lepas tu. Oh, dia cerita apa dia? Kata macam-macam keadaan sehingga yang mengikut dia tu, dia nak berlaku kiamat dan macam-macam. Lepas tu ramai yang mengikut dia, tuan-tuan. Yang mengikut dia bukan daripada kalangan orang yang tidak belajar, tidak cerdik pandai. Orang yang hebat-hebat, orang yang cerdik pandai, tuan-tuan, boleh mengikut. Sehingga dia sanggup jual harta benda dia. Dia kata nak masuk hutan dah, tuan-tuan. Saya bercakap dengan seorang yang bagi maklumat tu. Dia kata ada. Mari datang ke Perlis ni pun ada dah. Datang ke Perlis daripada negeri yang jauh sana, datang sini untuk kata dia jual segala harta benda dia kerana dah nak berlaku kiamat, dia kata dah. Ini adalah perkara-perkara yang mungkin perlu kita sedari, fahami dengan sebabnya. Sebab itu mana kita mesti berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maknanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah pasti benar. Dan itulah arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW, maka hendaklah kamu ambil. Kamu ambil. Dan apa sahaja yang dilarang oleh Nabi SAW, hendaklah kamu buang. Tinggal. Buang ke tepi. Apa sahaja yang tidak datang daripada Nabi SAW. Itu adalah prinsip yang mudah untuk kita pegang, tuan-tuan. Sebab kita, seperti mana yang kita maklumi, seperti mana yang kita faham, Nabi sebagai satu qudwah, uswah yang mesti kita ikut. Jadi tak ada dalil kita untuk nak ambil orang lain atau pandangan lain ataupun kata-kata lain selain daripada kata-kata Nabi SAW. Sebab tu disebutkan dalam satu hadis yang lain, yang selepas itu, kata hadis tu ada lagi depan dia tu, maknanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu mengikut sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin, al-mahdiyyin. Maknanya hendaklah kamu mengikut sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin, al-mahdiyyin, dan hendaklah kita pegang dia betul-betul, tuan-tuan. Addu 'alaiha bin nawajiz.
maknanya kita kena pegang. Gigit sungguh. Pegang sungguh, maknanya kacik sungguh. Gitu kan. Maknanya apa yang dibawa oleh Nabi, sahabat, khulafa ar-rasyidin tadi, maknanya kita kena pegang betul-betul. Ini yang susah tuan-tuan. Kadang-kadang kita berdepan pada situasi tertentu menyebabkan kita jadi longlai ataupun lemah ataupun jadi luntur. Ini teruji kepada semua kita tuan-tuan. Orang bagi duit sebagai contoh. Bagi RM10 tak terasa sangat. RM100 tak kisah lagi. RM1,000 tak apa lagi. Kursa api ni mungkin orang kata RM100,000 pun tak apa dia. Maknanya ujian dia orang yang tinggi, mana lagi kuat ujian dia tu dah. Maknanya kental dia, tak ada masalah. Tapi nak ceritanya kalau orang-orang yang biasa dia bagi RM100,000 ni menyebabkan kita longlai ataupun lemah, menyebabkan kita terikut arus, tidak lagi berpegang kepada ajaran sebenar yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini perkara yang perlu kita hayati, ingatkan diri kita, saya terutama, tuan-tuan, semua para asatizah sekalian, supaya kita sentiasa sahaja berwaspada, beringat antara sesama kita. Kerana tuan-tuan, ramai hari ini tuan-tuan juga di sini saya tidak tahulah. Mana di tempat lain ramai tuan-tuan. Disebutkan ataupun penceramah ataupun pengajar ataupun apa sahaja ni, kata kalah ataupun luntur apabila dibagi habuan yang lebih tinggi. Berlaku di sana tuan-tuan. Kalau sekiranya orang mengajar ni bagi tempat yang bagi RM100, awalnya sanggup. Lepas tu ada lagi orang telefon bagi bayaran lebih mahal, RM500, kita pun batal yang sana tuan-tuan. Batal tuan-tuan. Bukan sini ni, saya tahulah sini insya-Allah tidak berlaku begitu dah. Sini semua orang-orang yang kata ikhlas. Mana orang yang benar-benar memahami kata ajaran yang sebenar, mana kita sanggup berkorban untuk kata menyebarkan agama ini dengan sebaiknya dah. Sebab mana harapan kita di Jabatan Mufti, di Jabatan Agama, nak menjadikan mana negeri Perlis ini walaupun kecil, saya bincang dengan Datuk Mufti sendiri, maknanya kita nak jadikan Perlis ini walaupun kecil, mungkin orang tak pandang sangat, tapi dia sebagai pemantul cahaya kebenaran kepada seluruh, bukan setakat Malaysia, bahkan ke seluruh kata tempat lain. Orang boleh jadi rujukan, panduan, ikutan dan sebagainya. Dalam konteks kata pengamalan Islam yang sebenar merujuk pada kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Itu yang kata insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat kata menjadikan negeri kita ini kata sebagai satu orang tengok contoh yang baik. Maknanya mungkinlah kalau tuan-tuan dengar ataupun tahu orang Tahmah boleh jadi. Maknanya negeri Perlis ini orang Tahmah sebagai satu negeri yang kata bergaduh, balah dengan orang ataupun macam-macam lah. Tapi mana kita hilangkan tahmahan tersebut sehingga kita dapat kata menjadi satu kata petunjuk dan ikutan kepada orang lain. Insya-Allah. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maknanya kita sambungan kepada hadis tadi tu, maknanya kita kena berhati-hati dengan kata apa dia ni, ini perkara yang biasa. Maknanya perkara yang diada-adakan dalam agama ni tuan-tuan, bukan kata masalah kehidupan manusia. Kehidupan manusia tak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang pada kita untuk kita buat pakaian, kita dibebaskan, benar pakai asalkan tidak bercanggah dengan syarak. Kenderaan kita, naiklah kereta apa sekalipun, tak ada masalah tuan-tuan. Kita nak buat kereta pelik tayar 5 boleh tuan-tuan. Nak buat tayar 5 tak ada orang buat lagi kot dah. Contoh begitulah. Mana tak ada masalah, tidak bid'ah yang tu. Tidak dikatakan bid'ah. Tayar 3 ada dah motor ke dah. Ataupun ada juga perasan macam dia ada depan satu ke dah. 5 ada ke? Yang tayar 5 ada. Ada mana perasan ke dah. Mana ada dah. Maknanya itu tidak dikatakan bid'ah. Tidak dikatakan bid'ah, tidak ada masalah.
untuk kita lakukan perkara yang kata selain daripada ibadat tadi, mana terpulang kepada kita, diberi ruang kepada kita untuk kita menguruskan kehidupan kita ini dengan sebaiknya, asalkan ia tidak bercanggah dengan ketetapan syarak. Sebab tu al-aslu fil asya al-ibahah, dalam konteks kata makanan, pakaian dan sebagainya, kita boleh guna kaedah tu. Guna kaedah maknanya asal bagi setiap perkara itu adalah harus bagi kita. Boleh. Itu sebagai satu kebebasan kepada kita. Allah Ta'ala bagi keluasan kepada kita untuk kita mengguna kata melakukan segala jenis aktiviti kehidupan dengan di atas muka bumi ini, asalkan ianya tidak bercanggah dengan syarak. Dan diingatkan kepada kita semualah, maknanya saya sendiri terutama yang kata sudah pasti maknanya banyak lagi kelemahan ilmu, maknanya nak ingatkan kepada kita sebagai murabbi, sebagai guru, sebagai pengajar, kita kena mantapkan ilmu. Kena mantapkan ilmu kita, tuan-tuan. Maknanya ilmu ini sentiasa sahaja kita kena mantapkan, belajar. Kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala perintahkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca itu untuk mendapatkan ilmu. Ada setengah orang kata, maknanya kalau baca ni belajar dengan syaitan pula, dia kata dah. Belajar dengan syaitan teguh, baca. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mendapatkan ilmu melalui pembacaan. Mana kita mesti kena banyak membaca, banyak mengkaji, banyak kata berbincang untuk mendapatkan ilmu. Maknanya dengan kita baca ada kemuskilan. Maka kita kita boleh bincang dengan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, sama-sama asatizah dan sebagainya. Kita bincang sama-sama sehinggalah kita dapat kata mengeluarkan satu natijah yang baik. Jangan kita bergaduh, tuan-tuan. Kita ada masalah, mungkin kata khilaf dan sebagainya, kita bergaduh pula antara sama kita. Itu tak betul. Maknanya kita bincang secara betul, secara ilmiah, sehinggalah kita dapat keluarkan satu keputusan yang baik, yang kata sesuai ataupun selari dengan kehendak syarak. Kalau kita tengok hari ni, tuan-tuan, banyak kes yang berlaku, kata yang timbul pada hari ni, perbincangan masalah berkaitan dengan hari Islam dibasuh kuil Hindu. Maknanya perdebatan yang hangat yang kata dibincangkan oleh sehingga asatizah. Maknanya bincang, alhamdulillah bincang, tapi jangan sampai kepada bergaduh, tuan-tuan. Mana bincang, lepas tu biar ada solusi. Biar ada solusi yang baik, insya-Allah dapat menenangkan, jawapan itu dapat menenangkan kepada semua pihak. Berlandaskan kepada hukum syarak. Saya bincang dengan Datuk Mufti, maknanya kita akan buat satu jawapan yang kata secara bertulis, secara artikel, secara jawapan ilmiah. Perkara tadi insya-Allah akan diterbitkan di Jabatan Mufti, supaya menjadi panduan kepada kita, supaya perkara ini dapat merungkaikan masalah, menyelesaikan kata kebuntuan yang ada dalam sanubari ataupun orang Islam kita. Perkara ini besar, tuan-tuan. Sebab itu mana perkara ini perlu kita bincangkan dengan sebaiknya. Ini sebagai satu orang kata proses pemantapan ilmu kita, tuan-tuan. Proses pemantapan ilmu kita supaya kita kata akan jadi lebih kata mendapat satu keputusan yang baik, dan keputusan itu kata menjejak di bumi dan dijaliti berlandaskan kepada hukum syarak, mengikut pada Quran dan hadis. Maknanya itu besar kepada kita, ingatan kepada kita supaya kita tidak boleh lari daripada Quran hadis. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di abada in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara ini. Mana kamu tidak akan sesat selamanya selama mana kamu berpegang pada kedua-dua ni. Kamu pegang sungguh kepada dua perkara ini. Kalau kamu pegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnati, iaitu kitab Allah dan sunnah, sunnah Nabi SAW. Mana perkara ini besar, dan kita pun kata dipilih ini sebagai satu tempat yang kata saya nampak maknanya kehidupan ilmu tu lebih kuat, lebih mantap, lebih hebat. InsyaAllah saya nampak begitulah. Maknanya saya pun rasa gerung nak bagi
kepada tuan-tuan ni maknanya kata masih lagi tidak setara ataupun tidak padan. Sepatut kena orang lain lebih tinggi lagi dah. Orang lain lebih tinggi lagi. Bahkan dalam ni pun dapat dikenali maknanya orang-orang yang hebat. Dan diingatkan kepada kita maknanya dalam proses pemantapan ilmu ini, maknanya kalau kita tidak ada ilmu dalam suatu perkara tu, jangan kita bercakap. Ni dia. Sebagai satu ingatan juga, apabila kita tidak ada ilmu, jangan kita bercakap. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Maknanya jangan kita sekali-kali berbicara, mengulas, keluar kenyataan, keluar hukum, lagi-lagi buat hukum lah, maknanya benda yang kita tidak tahu. Benda yang kita tidak ada ilmu. Setakat kita dengar sahaja. Dengar, lepas tu kita pun macam kira dah ilmu mata untuk kita apa kita dengar tu. Tidak lagi tuan-tuan. Kita dengar, kita lihat, bukan sebagai satu ilmu yang mantap lagi untuk kita. Kita mesti perhalusi, detailkan dia, kemaskan dia, supaya kita menjadikan sebagai satu ilmu yang mantap. Setelah ada hujah, dalil, ada pandangan dan sebagainya, untuk kita buat suatu keputusan itu. Maknanya diingat kepada kita supaya kita jangan sekali-kali maknanya bercakap apabila kita tidak ada ilmu. Maknanya sudah pasti dalam hadis Nabi, maknanya cukup memadai seseorang itu dikira sebagai berdusta dengan dia bercakap, dia sebut apa yang dia dengar. Setiap apa yang dia dengar, dia cakap. Apa yang dia dengar, dia cakap. Apa yang kata itu, seolah macam dengan tidak tabayun, tidak ada penjelasan, tidak ada penelitian, tidak ada kata kajian lah. Kalau benda yang berat, mana kena kajian. Bahkan ilmu itu pun memang cukup luas tuan-tuan. Maknanya ilmu ini cukup luas. Tidak semestinya seseorang itu kata apa dia ni, maknanya dia boleh ataupun menguasai kata kepakaran dalam semua bidang tuan-tuan. Maknanya susah untuk nak mencari di zaman kita pada hari ini untuk seseorang itu kata dia menjadi pakar dalam semua bidang. Maknanya kita kena tanya kepada orang lain, walaupun kita belajar juga syariah juga, usuluddin juga, tapi dalam suatu bidang tertentu mana kita kena tanya orang lain juga. Maknanya perkara ini besar. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mana sikit sahaja ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni adalah sedikit sahaja. Maknanya kita kena akui di situ. Supaya kata untuk merendah ataupun kata menjadikan diri kita ni sentiasa saja kata berusaha untuk belajar, mencari dan sebagainya, untuk pemantapan proses ilmu kita ini. Seterusnya juga tuan-tuan, untuk kata sebagai kata tuan-tuan sebagai asatiza, sebagai murabbi, sebagai pengajar dan sebagainya, sudah tentu mana keikhlasan yang kata perkara ni kata terletak pada setiap orang. Mana kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang besar. Sebab tu kalau disebutkan maknanya kata ikhlas ini suatu kata perkara yang kata menyebabkan suatu amalan dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala tidak ada ikhlas, maka amalan kita tu menjadi kata sia-sia. Maknanya kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dalam kita mendidik, mengajar, memberi kuliah, memberi ceramah dan sebagainya. Maknanya kita sentiasa, walaupun kata ikhlas ini tanda dia, maknanya dia beristiqamah, maknanya banyaklah perkara perbincangan tadi. Maknanya seseorang itu dia istiqamah. Kadang-kadang tadilah seseorang itu dalam keadaan mungkin kita tengok kalau konteks hari ni orang bayar bayaran, contohnya tak, bayar rendah sedikit, ataupun kadang-kadang ujian yang lain tak ada orang tuan-tuan, tak ada orang. Kita pergi mengajar tak ada orang, ada boleh jadi tak pergi tempat tu ada seorang ataupun dua orang, ataupun tengok-tengok banyak tiang lagi, tiang masjid lagi daripada orang tuan-tuan. Orang ada 5, tiang ada 15. Banyak tiang lagi dah boleh jadi. Maknanya rasa macam
Putus angin. Tahulah istilah apa dia putus angin masak api. Masak api orang sini. Tak ada mood tak ada mood. Mana nak pergi mengajar tak ada mood. Tengok orang ni 2 orang nak mengajar. Maknanya kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap terus kerana usaha kita ini sebagai usaha yang besar tuan-tuan. Usaha yang besar, yang murni, yang mesti diteruskan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesiapa berkata Tuhan kami ialah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia beristiqamah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maknanya dia tidak takut rasa kecewa, rasa rugi, rasa menyesal di atas apa yang dilakukan. Walaupun kata mungkinlah tak ada orang dia rasa tak ada mood tadi, bayaran sikit rasa lemah semangat, orang keji lagi dah tak ada semangat tuan-tuan. Ada tempat mungkin kita pergi, orang tak seronok, orang tak suka tuan-tuan. Orang keji, orang marah, boleh jadi sahaja. Tapi itulah sebagai satu ujian kepada kita, cabaran kepada kita untuk mendepani kata keadaan yang berlaku ini, supaya kita akan terus menjalankan tugas kita, menjalankan usaha kita, menjalankan dakwah kita ini tuan-tuan. Supaya kita dapat menyampaikan ilmu yang sebenar ini kepada masyarakat. Dan konteks yang lebih besar lagi dalam konteks penyampaian kita ini tuan-tuan, kita bukan setakat mengajar ataupun bagi ceramah kuliah sahaja, bahkan yang lebih besar kepada kita, maknanya kita mengajar ataupun mendidik ataupun bersama dengan masyarakat itu. Kita adalah bersama dengan masyarakat, membimbing masyarakat. Maknanya kita berada dalam masyarakat supaya manusia mad'u kita, masyarakat ini terasa menjadikan kita sebagai ikutan. Setakat kita pergi ngajar-ngajar saja, lepas tu dia tak boleh nak buat contoh, panduan, ikutan. Mana lebih besar kepada kita tuan-tuan, mana kita usaha sebolehnya untuk masyarakat dapat menjadikan kita sebagai panduan, bimbingan. Maknanya kita akan bawa dia. Apa-apa sahajalah kita tengok sekarang ni, perkara yang kita kata benda ni tak boleh, benda ni bid'ah, benda ni haram dan sebagainya. Tapi bagaimana cara untuk menyelesaikan keperluan masyarakat dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bimbing dia, pandu dia, ajar dia, nasihat dia. Kita bersama dengan dia. Mudah-mudahan itu suatu perkara yang besar yang boleh menyebabkan hati mereka ini lunak dan jinak. Manusia ni biasa macam tu ya tuan-tuan. Mad'u kita ni dia nak supaya kita lunak dan jinak kepada mereka. Sebab tu kita tengok satu perkara yang besar lagi, mana menggunakan perkataan yang baik. Menggunakan perkataan baik. Kalau kita tengok suruhan yang jelas daripada Al-Quran, menyuruh supaya kita ni ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita serulah, ajaklah masyarakat ini kepada kebenaran, kepada Islam, kepada agama ini dengan hikmah. Hikmah ni suatu perkara yang agak bukan diterjemahkan dengan satu benda yang besar maksud dia. Bagaimana hikmah ini boleh sehingga orang tu boleh terima kita, boleh dengar kita, boleh ikut kita. Mana kita telah berjaya, kita telah ada hikmah dia. Bukan kata hikmah maksud dengan kata lembut saya, tidak tuan-tuan. Bukan kata lembut, cakap lembut macam pohon dan tidak begitu. Bukan kita, jangan salah faham kan. Maknanya ada tempat yang perlu kita masanya cakap lembut ada, tegas ada, prinsip tegas, bahkan berkeras pun ada. Sebab tu dia akhir wajadilhum billati hiya ahsan. Ada masa yang kita kena berdebat, mujadalah, sehingga boleh mengiqnakan mereka itu. Maknanya kita kena bagi hujah, bagi dalil, tapi dengan hikmah tadi, hikmah yang besar. Maknanya kita sendiri pandailah, sendiri tahu bagaimana keadaan masyarakat kita yang kita boleh menangani dia dengan baik, dengan bijaksana tadi. Sebab itulah ahli setempat, mana orang tempatan dikira sebagai orang yang sangat mengerti pada masyarakat setempat dia, dan dia boleh bawa, dia boleh pandu masyarakat itu kepada jalan yang benar, insya-Allah.
Nah, mana kita jangan memusuhi mad'un kita. Jangan kita bergaduh dengan dia. Jangan kita bermusuh dengan berperang dengan dia, tidak. Nah, maknanya tapi kita mengajak dia dengan cara-cara yang kata ditetapkan. Ada masa kita berlembut, ada masa tempat kita bertegas, maknanya sampai pada tempat yang prinsip yang tak boleh bertolak ansur, maka kita kena tetap bagi tahu. Jangan kita terikut dengan dia pula. Nah, benda yang salah tetap salah. Benda yang salah tetap salah. Nah, ini perkara yang kata besar kepada kita untuk kita fahami dengan sebaiknya. Bahkan kita tengok konteks dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu adalah suatu perkara yang besar untuk kita terapkan kepada masyarakat kita. Di mana-mana sahaja kata perkara itu kata berlaku. Berlaku maknanya dengan kata perbuatan kita sebagai satu usaha dakwah. Sebagaimana kita tengok satu contoh kisah seorang badui masuk dalam masjid. Seorang badui masuk dalam masjid, tuan-tuan, semua orang maklum. Dia kencing dalam masjid. Memang marah tuan-tuan. Kalau kita hari ni buat tahu je mungkin pukul terus dah. Masuk dalam masjid, kencing dalam masjid. Mungkin kata kalau ada kayu bagi balun dengan kayu lah. Maknanya sahabat-sahabat terus marah. Memang marah. Kencing masjid. Tapi Nabi SAW bagi tahu macam mana? Nabi SAW bagi tahu, biarkan dia. Maknanya tinggalkan dia. Jangan kata marah, jangan herdik, jangan hina dia. Begitu cara. Kalau nak kira, memang kata tak boleh, haram lah perkara tu. Tak boleh dibiar ni. Nabi suruh biar dia kencing pula situ. Tak boleh biar dia kencing. Sehingga kan selepas itu nak ceritanya, badui tadi, dia kata dia kata suka ataupun terima dengan Nabi SAW. Maknanya kata dengan Nabi SAW dia boleh terima, orang lain tak boleh terima. Dengan sebab cara Nabi bertindak ke atas diri dia tadi, membela dia, membenarkan dia, kata tidak mengherdik dia, tidak marah kepada dia, menyebabkan dia terima Nabi SAW. Maka apabila orang ni apabila dia terima kita, dia sudah jinak dengan kita, dia sudah kata masuk hati. Istilah masuk hati apa dia tahu dah. Masuk hati maksudnya apa benda yang kita cakap pun insya-Allah dia boleh terima lah tuan-tuan. Apabila dia dah kata dah masuk hati, dia dah kata dah ada hubungan, maksudnya dia ada hubungan yang baik dengan kita, maka apa benda yang kita bagi tahu pun insya-Allah mudah-mudahan dia akan terima. Sebab tu mana kita yang kata berusaha untuk memberi pengajaran, dakwah, mentarbiah dan sebagainya, kita mestilah kata menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat ini, supaya masyarakat mudah-mudahan akan dapat kata satunya mendapat ilmu yang benar, dan insya-Allah dengan ilmu tadi kita akan dapat kata usaha sama-sama memperkuatkan agama. Kerana dengan kata kesatuan kata yang baik, itulah sebagai satu asas untuk keutuhan Islam itu sendiri. Mana perpaduan, mana mesti kita kena jaga hubungan yang baik di antara satu sama lain. Maknanya apabila ada ancaman daripada luar, dalam dan sebagainya, maknanya tentang agama Islam ini, nak merosak, nak merobek ataupun nak menghina, mempelekeh agama Islam, apabila kita ada kesatuan, kita akan menolak, menangkis kepahaman ataupun apa-apa sahaja yang boleh merosakkan Islam itu sendiri. Inilah besar kepada kita untuk kita kata sama-sama bekerja, sama-sama berusaha untuk menegakkan agama Islam di atas muka bumi ini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, mengikut pada landasan yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu sahaja. Maknanya kita sudah pasti, maknanya mesti kena mendapatkan dulu pengesahan. Apakah ini benar yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, barulah kita nyatakan perkara itu, barulah kita ajarkan perkara itu, barulah kita bawa masyarakat, tunjuk kepada masyarakat, sehinggalah kata dia mendapat ilmu yang benar dan beramal dengan cara yang betul. Sebab tu syarat untuk diterima amalan ini, maknanya mestilah yang pertama sekali ikhlas, dan juga menepati dengan sunnah Nabi SAW. Nak jadikan maknanya setiap amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah satunya ikhlas, dan ianya dan keduanya menepati dengan
sunnah Nabi SAW. Kata tidak menepati, walau macam mana banyak kita buat sekalipun, macam mana bagus sekalipun, tak menepati, tak jadi tuan-tuan. Sembahyang kita, puasa kita, nak buat sendiri, nak buat pandai-pandai sendiri, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh kita nak buat pandai-pandai sendiri. Sembahyang subuh 2 rakaat, buat 3 dah, kenapa subuh 2 nak rasa nak banyak sikit. Tak boleh. Perkara yang kata tak boleh nak diada-adakan dalam agama ini dengan sesuka hati kita. Sebab tu syarat kata asasnya adalah mesti kata mengikut pada apa yang dibawa oleh Nabi SAW untuk kita terapkan kepada masyarakat Islam yang sebenar, ajaran yang sebenar. Mudah-mudahan kepahaman yang baik ini akan dapat diresapi dalam masyarakat dan dapat dicontohi oleh masyarakat-masyarakat lain. Itu dia. Saya rasa sekadar itu sahaja sebagai peringatan untuk diri saya, untuk tuan-tuan semua. Mudah-mudahan akan beri manfaat kepada kita semua dalam konteks kita berusaha menyeru masyarakat kepada kebaikan, kepada agama, kepada sunnah. Mudah-mudahan mereka ini akan dapat beramal dengan sebenarnya yang diajarkan kepada kita. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas sedikit perkongsian pada pagi ini bersama dengan Sayyidul Fadilah Ustaz Haji Tajul Urus, Timbalan Mufti Negeri Perlis. Alhamdulillah, kita akan teruskan dengan majlis penyerahan surah lantikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berusaha Ustaz Muhammad Hafiz bin Abu Usman, Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis Jaib, yang diraihkan yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Haji Tajul Urus bin Abdul Halim, Timbalan Mufti Negeri Perlis, mewakili Mufti Negeri Perlis. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Mahib. Yang berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar, Imam Besar dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Jaib. Ustaz Amir Ikhwan bin Zaini, Pegawai Penyelaras Takmir Negeri Perlis. Ketua-ketua bahagian Jaib, ketua-ketua bahagian daripada Maib, pensyarah-pensyarah dan staf-staf daripada Koib. Ini di antara angkatan yang bersama dengan kita dalam menjadi guru takmir di Negeri Perlis ini. Ada pensyarah, ada peniaga usahawan, dan ada orang biasa-biasa. Tapi kadang-kadang yang biasa itu lebih mantap, lebih hebat. Dan itu harapan kita semualah, untuk kita mantapkan program takmir pengimarahan masjid dan surau di Negeri Perlis ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada seluruh kehidupan masyarakat di bawah sana yang masih memerlukan bimbingan, dan banyak sangat memerlukan bimbingan daripada kita yang ada sedikit kelebihan dalam menyampaikan ilmu agama ini, insyaAllah. Dan untuk memulakan majlis, insyaAllah kita akan ada ucapan haluan. Untuk itu saya dengan segala hormatnya menyebut dan mempersilakan Ustaz Amir Ikhwan bin Zaini, Pegawai Penyelaras Takmir Negeri Perlis, untuk menyampaikan ucapan haluan dan sedikit sebanyak berkongsilah hala 7 takmir Negeri Perlis bagi tahun 2022-2023. Falyatafaddal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha Sahibul Fadilah Tuan Haji Tajul Urus bin Abdul Halim, Timbalan Mufti Negeri Perlis, mewakili Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa ke majlis kita pada hari ini. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS. Yang berusaha Ustaz Muhammad Hafiz bin Abu Usman, Pemangku Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis JAIPS, dan juga merangkap Timbalan Pengarah JAIPS. Sahibus Sa'adah Al-Fadil Al-Imamul Akbar Raisul A'immah Biwilayati Perlis. Nak bagi apa lagi? Al-Fadil Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar, Ashabul Fadilah, guru-guru takmir yang diraikan pada hari ini, dan juga sekian tuan-tuan perempuan yang hadir pada majlis kita yang moga-moga Allah SWT berkati pada pagi ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya bila melancarkan ataupun merancang untuk buat majlis bersemuka pada awal tahun ni, rasa takut, rasa sedikit bimbang. Sebab lama dah kita tak jumpa secara bersemuka ni. Ada sebelum ni pun kita dah jumpa secara maya, secara online. Alhamdulillah penyertaannya cukup bagus. Cumanya tak tahulah bila dia on video tu dia dah buat apa tak tahulah, wallahu alam, tapi ada. Dan alhamdulillah hari ini untuk pengetahuan tetamu-tetamu kita, Tuan Haji CEO, Sahibul Fadilah, Timbalan Mufti, alhamdulillah kita tak sangka banyak, dan juga kita mendapat dokongan yang alhamdulillah memberangsangkan daripada semua guru takmir kita pada hari ini. Dan saya kira insya-Allah bermula daripada tahun ni satu moral ataupun motivasi yang baiklah untuk kita teruskan agenda pengimarahan di negeri Perlis yang kita cintai ini, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah saya tak ambil masa yang banyak, ada 5 perkara sahaja yang nak disebut pada pagi ini. Pertama sekali, berhubung dengan perjalanan program takmir yang mana tuan-tuan pun tahu kita di peringkat agensi yang menyelia program takmir di seluruh Malaysia, itu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri dan juga Majlis Agama Islam Negeri. Kalau di Perlis ni MAIPS dan juga JAIPS. Tidak lain tidak bukan untuk kita bina satu program pengimarahan yang boleh meninggalkan impak yang cukup baik, yang boleh mengeluarkan masyarakat daripada kejahilan kepada masyarakat yang celik kepada ilmu. Jadi daripada tahun lepas, mungkin tahun 2021 ni kita boleh, ataupun daripada 2020 hingga 2021, pengurusan takmir negeri Perlis boleh diletakkan di atas fasa pembinaan lah. Bukan pembinaan awal, ini pembinaan balik, penstrukturan balik pengurusan-pengurusan yang sedia ada, dan kita perkemaskan semula. Dan juga kita teruskan agenda-agenda seperti yang diharapkan oleh kerajaan negeri dari segi pengurusan tuntutannya, pengurusan silibusnya, dan juga penyusunan program-program pengimarahan di masjid. Alhamdulillah, saya kira bila di fasa pembinaan ataupun penstrukturan semula ini, walaupun tidak mencapai 100%, perbatuannya 90% insya-Allah boleh capai, Tuan CEO, insya-Allah. Dengan keseluruhan masjid 101 masjid yang ada di negeri Perlis, kita tempatkan semua guru takmir, tidak kecuali walaupun satu masjid. Dalam keadaan negeri kita tengah tutup pengimarahan surau, tapi masjid masih lagi boleh diimarahkan. Baik.
Untuk tahun 2022 insya-Allah kita dah buat fasa pembinaan, maka kita akan teruskan fasa-fasa pengukuhan. Kita akan tengok semula perkara-perkara yang ditemui oleh yang duduk semak kita lah, auditor dan juga pemegang-pemegang taruh kita, stakeholders di depan ni, MAIPS, JAIPS, Jabatan Mufti dan seluruh tuan-tuan juga di lapisan penerima manfaat ni, kita akan tengok balik. Maka dengan sebab itulah dalam agenda pengukuhan ni kita akan tengok dan kita akan lihat secara menyeluruh bagaimana pelaksanaan pengimarahan di segenap peringkat. Maknanya tuan-tuan juga akan diselaraskan nanti dari sudut silibus pengajian. Sebab itulah kita nak tuan-tuan betul-betul tulis di atas borang tuntutan tu, tuan-tuan mengajar apa. Kalau pergi mengajar akhlak, contohnya dia bawa kitab Riyadhus Salihin, maka dia tulis hadis akhlak. Barulah kita boleh kenal pasti apakah silibus ataupun pengisian yang dibawa di masjid ataupun sebagainya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesempatan ini juga insya-Allah kita akan teruskan agenda yang sedia ada, iaitu kita nak menstabilkan, memperkasakan program pengimarahan. Dalam masa yang sama kita menstabilkan dari sudut silibus pengajian. Tidaklah kata berat. Masa saya mula-mula masuk dulu, Tuan Haji Timbalan Mufti, sini mungkin banyak ataupun takmir kita berat kepada program-program akidah dan juga hadis. Dan alhamdulillah kita dah buat dalam tempoh setahun waktu kita diikat dengan MCO. Pada tahun lepas kita dah buat tafakuh secara bersiri tiap-tiap bulan dalam program Matla' Al-Badrain, kitab-kitab asas yang menjadi manba' dalam ataupun taksis dalam membina manhaj talaqi ni. Jadi guru-guru kita dah boleh terdedah, boleh mula buka-buka kitab bermesra dengan kitab-kitab asas dalam agama. Ada yang mula buka kitab fiqh. Kalau dulu ni kalau ajar kitab fiqh Bulughul Maram, alhamdulillah kan. Bukan tak betul tu, tak betul. Cuma taksis di dalam sesuatu silibus tu kena ada manhaj yang betul. Kalau kita nak mengajar fiqh, maka kita buka kitab fiqh kan. Dari sudut pendalilan barulah kita rujuk kepada kitab hadis, tafsir dan sebagainya kan. Dan alhamdulillah guru-guru kita pun bukannya orang calang-calang kan. Kita nak bentukkan semula. Mungkin dulu dah belajar banyak dah, nak kembali semula kepada asas ni kan, nak buka balik pintu pagar di depan ni, maka kita cuba untuk lorongkan mereka pada saluran yang sepatutnya. InsyaAllah kita akan teruskan lagi mengimbangi silibus-silibus pengajian di masjid-masjid dan juga premis yang diberikan keizinan untuk dibuat pengimarahan. Yang ketiga, berkenaan dengan pengurusan ataupun pentadbiran keuangan lah di takmir, dan saya harapkan insya-Allah pada tahun ni, mohon sekali lagi lah saya sebut kesekian kalinya pada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita tepat pada masa. Kalau hantar borang klaim tu kan, minta maaf saya tak malu lah kalau nak sebut banyak kali pun, hantar borang klaim sebelum 5 hari bulan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tuan-tuan hantar lebih daripada tu, kita jadi susah nak buat penyelarasan. Nak bayar untuk macam tuan-tuan kebiasaannya berlaku pada Jabatan Mufti, jabatan sahabat kita ni, guru agama MAIP, dia tak apa, dia guna tabungan di peringkat kerajaan negeri, gitulah mudahnya, ataupun akaun amanah kita panggil. Kita ni terikat dengan Jabatan Akauntan Negara. Jadi kalau tuan-tuan hantar lewat, memang tak boleh nak bayar dah untuk bulan-bulan yang akan datang. Kata ustaz, saya klaim 800, 900. Bulan Mei contohnya, bulan Jun tak masuk lagi. Kita tanya dia hantar bila? Hantar 10 hari bulan, 12 hari bulan. Memang tak boleh nak teruskan proceed benda tu. Ini ada antara kekangan lah tuan-tuan, birokrasi yang kita perlu patuhi. Biasalah disiplin ni siapa pun kan akan rasa berat kan, kecuali dia ni daripada rekrut askar ke apa semua tu tak apalah, itu autokratik kan. Kita ni demokrasi, banyak ruang untuk kita hidup. Bila kita diikat dengan disiplin-disiplin yang ketat ni, biasanya kita akan berhadapan dengan kesulitan. Walau bagaimana tu, insya-Allah kita akan cuba peringat dari semasa ke semasa, dan kita akan cuba dekatkan, permudahkan urusan tuan-tuan. Yang keempat, sebut juga berkenaan dengan inisiatif yang dilancarkan oleh Yang Berhormat
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu yang baru kita ni, Tuan Haji Idris bin Ahmad ni. Jadi beliau telah melancarkan 5 inisiatif pemantapan, dan di antara salah satunya adalah pemantapan institusi masjid dan surau. Dalam pemantapan, agenda pemantapan institusi masjid dan surau ni, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan kita telah menggariskan supaya program-program pengimarahan dan juga hasil daripada kelas-kelas yang kita duk buat selama ni, dia bukan hanyalah dimanfaatkan dalam pintu pagar masjid dan surau sahaja. Jadi sekarang ni kerajaan tengah mencari ruang untuk kita lebih dekat dengan masyarakat di luar. Contohnya di lapangan luar daripada pagar masjid lah, kan? Street dakwah, dakwah mu'allaf, transgender, identity konflik. Yang ini muammir ataupun asatizah yang dilantik ni perlu untuk fikirkan ataupun untuk olah idea supaya program-program ataupun yang disusun pengimarahan itu sampai kepada lapisan ni. Kita sekarang ni berhadapan dengan orang kampung sebab kita duduk, mungkin ada penempatannya di kampung-kampung kan. Kita tak nampak lah bagaimana berlaku di luar. Ataupun dalam konteks negeri Perlis sendiri pun tidak banyak ancaman-ancaman berlaku dari sudut nak mencabar agama, kecelaruan identiti, kecelaruan akidah dan sebagainya. Mungkin ada, tapi tidak sedahsyat yang berlaku di luar. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, negeri yang kecil ni ataupun ruang yang ada ni kita boleh ambil manfaat supaya paling-paling tidak, dan ini juga menjadi hasrat kepada pembawakan program takmir kita ni, untuk kita menjadi tanda aras kepada negeri-negeri lain. Dan Alhamdulillah, suka jugalah untuk saya sebut pada hari ini, buat pengetahuan Tuan Haji CEO, Tuan Haji Timbalan Mufti dan juga sekian yang hadir, tahun ini merupakan tahun tanda aras program takmir di peringkat Malaysia, yang mana Perlis, negeri Perlis ni menjadi negeri penanda aras bagi negeri-negeri lain. Alhamdulillah, satu kejayaan lah yang telah kita garapkan di peringkat JAKIM tu sendiri. Yang paling dekat mungkin 27 hari bulan ni, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu akan melawat di tempat kita nak tengok bagaimana perjalanan takmir di negeri Perlis. Bagaimana kita buat penyelarasan silibusnya, bagaimana kita buat proses tuntutan, dan kita agihkan guru-guru takmir kita untuk sampai di penempatan takmir, dan juga hasilnya mereka tengok sangat baik. Ada sambutan, feedback daripada pelanggan-pelanggan takmir ni cukup baik. Dan Alhamdulillah, ini satu kejayaan, juga kejayaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa menyokong dan juga membawa agenda takmir ni ke segenap tempat yang kita dah tempatkan tuan-tuan, insya-Allah. Yang kelima, harapannya tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan dengan taklifan, tanggungjawab, amanah yang dipinjamkan sekejap oleh Allah SWT kepada kita semua ni dapat kita laksanakan sebaiknya, dan bukan kita bawa nama kita sahaja. Ini pun kena muhasabah semula. Kalau kata kita dah ada nama, bukan kita bawa nama kita. Kita bawa nama yang lebih besar, iaitu nama agama kita, nama Islam, dan kita pergi duduknya kita di meja kuliah tu untuk menyampaikan agama Islam, bukannya hanya nak melepaskan tanggungjawab pelantikan sahaja. Itu yang lebih besarlah. Jadi sekadar tu dululah ucapan pembukaan, dan sekali lagi bagi pihak majlis, saya dengan berbesar hati mengalu-alukan kedatangan Sahibul Fadilah Tuan Timbalan Mufti, Sahibul Sa'adah Imam Besar, dan juga yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nazim CEO, dan juga tuan rumah Ustaz Muhammad Hafiz bin Osman ke program kita pada hari ini. Dan insya-Allah program demi program kita akan rangka, kita akan rancangkan supaya lebih lagi dari sudut penguasaan tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kita nak mengayakan lagi skill, kemahiran-kemahiran dalam penyampaian kita di lapangan takmir. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Apa yang baik itu daripada Allah, dan apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri, dan hakikatnya semua saya serah kepada Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ucapan aduan itu tadi. Dan itulah di antara sedikit kupasan yang berkaitan dengan hala tuju takmir dengan polis bagi tahun ini dan tahun yang seterusnya lah, insyaAllah. Baik, seterusnya kita ke ucap pertama yang akan disampaikan oleh Timbalan Pengarah Ustaz Muhammad Hafiz bin Abu Seman, mewakili kita untuk sama-sama berkongsi dengan kita insyaAllah harapan jaib, harapan kepimpinan yang berkaitan dengan Hadith Ihwal Islam, Maib, Jabatan Mufti untuk sama-sama diberikan kepada kita pada hari ini sebagai satu galakan dan intipati yang boleh kita bawa balik untuk kita teruskan perjuangan kita sebagai murabbi guru takmir di negeri Perlis ini insyaAllah. Untuk itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Hafiz bin Abu Seman, Timbalan Pengarah Jaib untuk memberikan ucap pertama. Dipersilakan. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Nur selaku CEO Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, yang dihormati Ustaz Tajul, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Perlis, yang dihormati Sahibul Fadilah, Imam Besar, merangkap Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Ustaz Ahmad Sirajuddin Sattar, Tuan Rumah Ustaz Amir Ikhwan, saudara semua ikhwan, dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kerana pada pagi ini kita dapat berkumpul di satu majlis penyerahan surat pelantikan guru takmir Perlis bagi sesi 22-23. Alhamdulillah, insya-Allah kita mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar perhimpunan kita pada pagi ini adalah perhimpunan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sememangnya di peringkat Jabatan Agama Islam yang diberi tanggungjawab dan mandat untuk menguruskan urusan takmir dan pengurusan masjid ini, kita amat berharap kerjasama yang padu, kerjasama yang bersungguh-sungguh dari tuan-tuan dan puan-puan dalam menjayakan visi dan misi ini. Untuk itu kita kalau boleh pada tahun ini kita memohon untuk memastikan takmir dan dakwah pada tahun ini termasuk pengurusan masjid adalah memfokuskan kepada pembinaan dan pembentukan peribadi serta jati diri seorang pendakwah. Kita tahu bukan satu benda yang mudah untuk dibina, walaupun begitu dia bukan satu benda yang mustahil untuk kita bina. Kita nak membina jati diri seorang pendakwah yang kita perlukan. Kalau kita melihat, tuan-tuan dan puan-puan yang semua sekalian, kalau kita melihat kepada takrifan dakwah tersebut, takrifan kepada pendakwah itu sendiri, kalau tengok Kamus Dewan, dia kata pendakwah ini adalah seorang yang golongan yang menyebarkan sesuatu agama. Apa saja yang disebarkan itu kita panggil pendakwah. Kalau kita pula di peringkat kita, da'i ini ya orang yang memikul tanggungjawab dalam menyampaikan seruan dakwah. Manakala maudhu' pula ialah orang yang dakwah kepadanya atau disebut kumpulan sasar dakwah, tak kira sama ada muslim atau kafir, lelaki atau perempuan. Dakwah kepada Islam ini adalah untuk mengikut petunjuk daripadanya serta menegakkan syariat di muka bumi. Begitu juga menyeru masyarakat agar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadat dan amal ketaatan serta melepaskan diri dari segala bentuk kongkongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh, kalau kita ingat, kalau Syekh Muhammad Ghazali menyebutkan dakwah ialah satu program yang lengkap.
Setiap peringkatnya mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat yang sebenar. Kalau kita balik kepada apa yang disebut oleh Syekh Ghazali ini, bertepatanlah apa yang dilakukan oleh bahagian takmir pada tahun ini. Bermula MCO Ustaz Amir kata, kita telah menstrukturkan semula pengisian takmir yang ada di negeri Perlis ini. Lama saya tengok tim takmir di Jaib ni disusun balik dan nak tengok bagaimana pecahan-pecahan pengajaran yang telah dibuat oleh tuan-tuan dan puan-puan di seluruh negeri Perlis. Dan betul, penemuan kita di negeri Perlis ini, kita lebih cenderung kepada pengajian hadis. Mungkinlah sebab kecenderungan Jabatan Mufti sendiri dan jago-jago hadis di negara ini adalah berada di negeri Perlis dan rapat dengan negeri Perlis, maka kita cenderung rakyat-rakyat di negeri Perlis, masjid-masjid di negeri Perlis dan kita punya pegawai-pegawai takmir ini, dia lebih cenderung untuk mengajar dalam bab hadis. Oleh itu, apa yang takmir buat, kita structure balik. Kita memastikan bahawa pengajian di negeri Perlis ini adalah seimbang dan setiap orang yang mengajar ini dapat memenuhi keperluan sebagai seorang Islam yang baik untuk di negeri Perlis ini. Di dunia dakwah dan perjalanan agama Islam, manusia dianggap sebagai medium atau bekas untuk sampaikan ajaran Islam yang sempurna. Ini kerana makhluk Allah SWT yang ta'alifkan sebagai khalifah di bumi ini beribadat kepadanya, firman Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang kita baca, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku. Sebagai tuan-tuan, sebagai seorang pendakwah, seharusnya mengetahui ciri-ciri manusia yang ingin disampaikan dakwah. Dengan motif ciri-ciri tersebut, dakwah dapat disampaikan dengan baik. Kalau saya melihat balik kepada, saya teringat satu tulisan Ustaz Dr. Zul, bekas menteri dan bekas mufti wilayah. Dia ada sebut ada 3 golongan. Golongan pertama dalam dakwah ini adalah golongan orang yang meyakini dakwah kita, orang yang mempercayai dakwah kita, dan orang tertarik dengan prinsip-prinsip dakwah kita. Dr. Zul kata dalam tulisannya, dia kata orang-orang begini, kita kena jaga dia, kita kena rapat dengan dia, dan kita selalu berdoa kepada mereka agar mereka ditetapkan jalan-jalan mereka dan bersama kita dalam jalan dakwah ini istiqamah. Yang kedua pula ialah mereka yang sangsi. Kita berhadapan dengan orang-orang yang sangsi dengan dakwah kita. Apatah lagi dalam tuan-tuan pun tahu yang berlaku di negeri Perlis ini, kita berhadapan dengan orang-orang yang berlainan aliran, yang tidak tahu, yang tidak faham ataupun tidak mahu memahami apa yang ingin kita sampaikan. Bagi penulisan ini, mengatakan Tuzu mencadangkan orang ini kita tinggalkan dahulu, tapi dalam masa sama kita kekal berdoa kepada Allah SWT agar mereka bersama dengan kita, dan kita terus berhubung melalui cara lain, bukan dalam medan kuliah atau medan masjid, tapi berhubung dengan keadaan lain. Kontak di luar masjid, jumpa di rumah, ini yang dicadangkan. Sebab bila orang sangsi ini di dalam kuliah, tak buat apa dah, memang dia akan sangsi dengan kita. Kalau kita cuba untuk berjumpa dalam kuliah, memang kuliah tak dapat dilaksanakan. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah golongan yang mereka mempunyai kepentingan. Yang mempunyai kepentingan, mereka ni suka pada kita sebab mereka mengetahui ada faedah dan keuntungan yang bakal diperolehi atas segala permohonan yang dicurahkan kepada kita. Bagi mereka ini, katakanlah kepada mereka, minta maaf, kami tidak memiliki apa-apa ganjaran selain pahala Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan jika anda ikhlas, dan syurga jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu hati budi baik anda. Kami tidak punya apa-apa kedudukan atau wang, malah sebaliknya kami korban segala yang kami miliki. Harapan kami hanyalah kepada Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi kemenangan. Ini bagi golongan yang ketiga, golongan yang rapat dengan kita, yang rapat dengan dakwah sebab nak faedah. Ini kena jawapan kepada mereka sebab kita tak ada apa-apa. Melainkan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala yang besar, yang besar kepada kita. Ni golongan yang keempat dan golongan yang terakhir yang disebut dalam apa yang disebut oleh Ustaz bekas menteri kita dulu, ialah orang yang prejudis dengan kita, terlalu dikuasai oleh prasangka buruk terhadap kita. Orang ini melihat kita dengan pandangan yang sangat buruk. Mereka hanya memperkatakan tentang kita dan kata-kata yang memburuk-burukkan kita. Orang ini begitu degil dengan kesilapan dan masih mahu mempertahankan salah fahamnya.
Orang seperti ini kita doakan kepada Allah SWT memberikan diri kita dan diri agar sama-sama boleh melihat kebenaran serta diberi kekuatan untuk mengikutinya, dan boleh melihat kepalsuan lalu diberikan kekuatan untuk menjauhinya. Kita mengajak dia jika dia mahu menerima ajaran kita, dan kita menyeru dia jika dia mahu menyahut seruan kita. Kita doakan kebaikan untuknya, dan Allah SWT jualah harapan harapan kita. Kita serahkan segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam pada Ustaz Amir kata tadi, penyusunan kerja-kerja dakwah yang kita buat pada hari ini lebih terurus, lebih sistematik untuk memastikan visi dan misi kita tercapai. Dengan itu saya suka menukilkan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dan riwayat Muslim yang Rasulullah SAW kata, perumpamaan diriku dan kamu bagian seorang yang menyalakan api. Lalu mulailah serangga-serangga berterbangan menjatuhkan ke dalam api tersebut. Padahal orang itu berusaha mengusirkannya dari api itu. Aku pun telah mencegah kamu agar kamu tak jatuh ke dalam api, tapi kamu melepaskan diri dari tangan aku. So itu pembilangan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dahulu tentang bagaimana perbandingan Nabi dan juga orang lain. Maknanya kita adalah orang-orang yang tak bagi orang jatuh dalam api tersebut, tapi orang suka sebab tertarik dengan api tersebut. Oleh itu, pelbagai dakwah adalah rancang serius, sistematik, terarah dan bersinambungan, bukan secara sambil lewat. Pendakwah mesti benar-benar serius memanfaatkan segenap tenaga fikiran, dana, kemampuan untuk menyelamatkan manusia agar tidak jatuh dalam kemurkaan Allah SWT. Dalam peluang ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkorban segi tenaga wang, terutamanya kepada majlis yang tidak jemu-jemu memberi sokongan kepada kita dalam pelaksanaan, sampai kita pun takut nak buat program dengan sokongan majlis ni terlalu banyak sangat, sampai kita kata majlis ni terlalu pemurah lah untuk program-program dakwah ni. Tuan-tuan Jaib rancang saja, dia kata InsyaAllah lulus. Selama kita mendoakan Haji Nazim ni lebih pemurah lah pada tahun 2022 ni. Dia guna partner dia pula dengan Ustaz Sirajuddin, Ustaz Amir ni. Memanglah Ustaz Azim kata ini memang kaki minta ni. Saya jumpa muka saya, dia memang dia minta. So kita betul lah, kerana orang yang menjaga agama Islam sini di majlis maupun di peringkat tuanku sendiri sangat-sangat berminat, sangat-sangat suka dalam program-program dakwah Islam di negara ini. Kita mendoakan agar mereka ni terus diberi kekuatan, terus diberi idea, kesihatan yang baik. Semoga urusan dakwah kita ini terus berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa agak panjang saya cakap hari ini. Cuma saya nak mengambil peluang pada hari ini untuk menyatakan apa yang Ustaz Amir suruh saya sebut lah. Sebut di dalam ucapan utama pada pagi ini, ialah tentang apa yang akan berlaku pada takmir pada kali ini. Pada tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah bagi belanjawan tahun 2022, one off bonus guru takmir sebanyak RM500 akan dibayar secara berperingkat mulai Februari 2022. Maka tuan-tuan guru takmir semua akan dapat bonus lah daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak RM500 mulai Februari 2022. InsyaAllah bahagian takmir telah bertungkus lumus tu nak siapkan data tu untuk memastikan insentif daripada Kerajaan Persekutuan tu masuk ke dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita MCO ni kadang-kadang kelas sekali je kita buat, kadang-kadang kita tak boleh buat kelas pun, tetap juga kita akan dibayar demi memastikan momentum semangat kita ni akan terus berterusan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang disebut tadi, YB Menteri Agama juga menyarankan agar guru takmir perlu diberi penekanan yang lebih kepada aliran pemikiran semasa. Dalam siri-siri kuliah takmir melihat kepada cabaran penyaluran maklumat yang pelbagai dan tiada had limitasi. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam tuan-tuan berceramah, berkuliah di masjid, pasti juga tuan-tuan kena sentuh tentang cabaran pemikiran semasa pada hari ini. Apa yang disebut oleh Timbalan Mufti tentang perjalanan mimpi yang tak akhir. Ini kes-kes yang betul-betul berlaku di negeri Perlis. Kes yang betul-betul berlaku di negeri Perlis, kita pun dah ada pertemuan dengan mereka. Inilah yang menyerang orang-orang di dalam negara kita hari ini. Pemikiran-pemikiran ini yang perlu dijawab oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk menyelamatkan kaedah pemikiran-pemikiran ini.
Yang seterusnya, ada yang terakhirnya ia tentang guru takmir perlu lebih kreatif dalam seni penyampaian agar boleh terima sebagai lapisan masyarakat. Kerajaan mula fokus kepada golongan sasar di luar masjid dan surau seperti street dakwah, open mic, bimbingan mu'allaf, pemulihan dan agensi penguatkuasaan. Semua ini memerlukan khidmat guru takmir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin lepas ni kita boleh bincang dengan takmir untuk kita masuk ke agensi-agensi kerajaan, terutamanya agensi-agensi yang mempunyai penguat kuasa kita. Kita juga mungkin kita boleh merancang dengan bantuan majlis untuk kita letak open mic di pasar-pasar. Apa ni? Pasar Ramadan lepas ni, tuan-tuan akan berada di tengah-tengah pasar. Ini mungkin yang telah dibuat dan tapi benda baru, agak baru di negeri Perlis. Kita duduk, kita kena dah mula untuk bersama dengan orang-orang yang di luar masjid sana. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itulah kekuatan yang kita ada negeri Perlis, dan kita kalau kita kembalikan bersama-sama, insya-Allah tak ada apa yang kita tidak boleh capai. Kita kecil tapi kita buat sampai jadi. Itu tagline Perlis lah, buat sampai boleh. Kita akan buat sampai boleh, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir, terutama guru-guru takmir yang telah menyumbang segala bentuk tenaga, pemikiran, wang ringgit segala. Saya ucapkan terima kasih kepada yang berada di pentas ini, daripada Ustaz Tajul, Tuan Haji Nazim, Imam Besar dan Ustaz Amir dan serta pasukan daripada takmir Jaib. Saya ucapkan terima kasih kerana telah menguruskan takmir dengan baik sepanjang sebelum-sebelum ini. Dan harap 2022 ini datang ini memberi cabaran baru dan kita melihat bahawa takmir akan terus berkembang subur di negeri Perlis ini. Terima kasih kepada semua. Itu dengan saya sudahi ucapan saya pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucap tama daripada Timbalan Pengarah Jaib, Ustaz Muhammad Hafiz bin Abu Usman. Baik, kita sampai ke agenda yang seterusnya, dan agenda ini adalah merupakan perkara yang terakhirlah pada majlis kita pada pagi ini, iaitu majlis penyampaian surat lantikan. InsyaAllah kita akan bagi secara gimmick sahaja kot, satu lelaki, satu perempuan. Yang selebihnya insyaAllah boleh ambil di sagilah selepas majlis, insyaAllah. Baik, sebelum itu kita nak kongsilah sedikit berkaitan dengan data takmir negeri Perlis. InsyaAllah bermula Januari kita akan melantik 104 orang guru takmir, lelaki dan perempuan lah, yang terdiri daripada 98 yang sedia ada. 98 yang sedia ada daripada tahun 2021, dan pada tahun ini ada 6 orang yang baru, insyaAllah, bersama dengan 2 yang lama dan kembali menjadi baru, insyaAllah. Itu di antara perkara yang kita nak kongsilah. Dan saya sangat mengharapkan bila lantikan ini berlaku, dan dalam surat lantikan tu ada surat jawapan akuan penerimaan. Ini sangat pentinglah untuk kita sama-sama isi dan kembalikan ke bahagian takmir Jaib lah, insyaAllah. Supaya kita dapat buat satu dokumen dan data yang lebih kemas untuk peringkat pentadbiran di majlis di Jabatan Agama, insyaAllah. Dan untuk itu saya menjemput dan mempersilakan Timbalan Pengarah bersama dengan Div Jemputan untuk kita berikan penyampaian ataupun mengurniakan surat lantikan, anugerah dan sebagainya, insyaAllah. Dipersilakan untuk Ustaz Amir mempersilakan Timbalan Pengarah. Kita mula dengan surat pelantikan dahulu, 2 sahaja insyaAllah, dan kita telah pilih wakil kepada penerima surat pelantikan, iaitu bagi guru takmir lelaki dipersilakan Ustaz Yazlin bin Yazid sebagai gimmick penyerahan surat, insyaAllah. Ustaz, ya, tolong ambil gambar saya.
Ustaz jadi special lah, dia boleh file. Yang lain boleh sampul surat. Okey. Icon, insyaAllah. Alhamdulillah. Seterusnya dipersilakan guru takmir perempuan, mewakil perempuan, Ustazah Salmah binti Omar. Terima kasih. Dan seterusnya kita akan kurniakan penyampaian anugerah tokoh murabi dan anugerah tokoh mursyid. Dijemputlah diberi jemputan untuk bersama dalam majlis ini sebagai tanda penghargaan kepada guru takmir kita di sepanjang tahun 2021, dan ini juga merupakan sebagai satu galakan kepada guru-guru takmir yang lain, dan inilah pilihan, dan pilihan ini adalah mu'tamad. InsyaAllah. Penyampaian anugerah tokoh murabbi kita bagi dua lah, satu lelaki dan satu perempuan. Bagi guru takmir lelaki dipersilakan Ustaz Ahmad bin Sahab. Atas sumbangan beliau dalam menjayakan program takmir di peringkat bawah sana, alhamdulillah kita beri anugerah. Anugerah tokoh murabi guru takmir wanita. Dijemput dan dipersilakan Ustazah Siti Aminah Boito. Anugerah seterusnya iaitu anugerah tokoh mursyid. Bagi guru takmir lelaki dipersilakan Ustaz Muhammad Adi Ismail. Untuk anugerah tokoh mursyid wanita dijemput guru takmir wanita Ustazah Khairul Badriah binti Jaafar. Dipersilakan. Ini orang yang aktif dalam masa PKP. Tengah malam pun tayang live. Alhamdulillah. Inilah satu contoh di antara guru takmir yang aktif dalam menyampaikan. Ada lagi yang aktif, tapi tak bagi semualah, kita bagi sebagai syarat. InsyaAllah pada tahun-tahun yang akan dapat untuk sama-sama kita akan mendapat anugerah. Dan anugerah yang tertinggi adalah daripada ganjaran redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling tinggi. InsyaAllah seterusnya sebagai cenderahati, cenderahati kepada Timbalan Mufti. Silakan. Ini pembakal guru takmir boleh insyaAllah. Kita akan sebab kita masih ada kota. Kota tu ada lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Ya. Okay. Terima kasih di atas penganugerahan tersebut kepada semua jemputan. Alhamdulillah. Dan insyaAllah mungkin kita nak bergambar kot sikit. Kameraman di sini. InsyaAllah sebelum kita tangguh, dan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, selepas majlis ni kita ada makan tapi makan dalam bentuk bungkus. Nak makan di sini boleh, nak bawa balik makan pun boleh. 3 kali makan ni